Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dikasihi Ustaz Muhammad Azhar Ibrahim Rasidi, Pensyarah Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan USIM, rakan-rakan jaksa Kolej Kedaman Acacia Avenue dan at-tullab yang dirahmati Allah sekalian. Selamat datang ke kuliah mingguan Tafsir Al-Munir pada hari ini. Sebelum kita mulakan majlis, eloklah kiranya kita mulakan majlis pada malam ini dengan Ummul Furqan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bagi memberkati majlis, saya dengan ini mempersilakan saudara Mior Ahmad Fikri untuk membacakan doa. Dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, sebenarnya program kuliah mingguan Tafsir Al-Munir anjuran jawatan kuasa siswa-siswi Kolej Kediaman Acacia Avenue pada malam ini, kami menandatangan memohon rahmat dan keberkatan serta petunjuk Al-Quran yang sentiasa Engkau pelihara di bawah kebesaran dan keagungan-Mu. Berilah dan tunjukkanlah kami jalan yang lurus dalam semua urusan hidup untuk kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Ya Allah yang alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah program kami pada hari ini. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqana ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ja'al khaira a'malina akhiruhu wa khaira a'malina khawatimuhu wa khaira ayyamina yawma alqaka fihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudara Mior Ahmad Fikri atas bacaan doa itu tadi. Sebelum kita sambung kepada majlis kita, bolehlah saya revise sikit tentang apa yang kita belajar pada minggu sebelum ni. Di mana Ustaz ada menerangkan beberapa poin penting di mana membaca Al-Fatihah tu mengikut mazhab-mazhab yang adalah. So minggu ni tanpa meninggalkan masa lagi, saya dengan ini menyerahkan majlis kepada Ustaz Azhar untuk meneruskan majlis ilmu pada malam ini. Dipersilakan. Okey. Yang saya share nampak tak? Nampak. Nampak Ustaz. Okey. Nampak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, yang saya hormati tuan moderator, yang saya kasihi pelajar-pelajar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sebab masih lagi istiqamah untuk meneruskan majlis talaqi kitab Tafsir Al-Munir ni. Dan masih terima kasih juga sebab masih tak serik dengan
kekurangan-kekurangan dan kelemahan yang saya ada, selalu cancel kelas last minute, lupa banyak perkara, mungkin faktor usia juga. Jadi saya hari ini nak cuba menghabiskan 2-3 poin penting juga di akhir surah Fatihah ni sebelum kita pergi kepada surah An-Nas, insya-Allah. Yang macam kita janji itu. So boleh dengar Boleh Ustaz. Boleh ke? Boleh. Dengar Boleh. Sebab tak ada Dengar. respon. Kalau dalam kelas kita nampak budak angguk ke, kan, geling kepala ke, nampak ni senyap. So kalau buka takut ada noisy kan, ada bising. Ya Ustaz. Okey. Kalau tak silap saya, sesi yang lepas kita berhenti dekat masih lagi membicarakan tentang baca surah Fatihah tu wajib ke tak, dan last kali baca tu secara sir atau tidak, yang kita habiskan dekat perenggan kecil tak silap saya sebelum nombor 3, noktah yang nombor 3 tu, yang dia kata amma daliluhum ala istihbabil qiraati fi halati sir fahuwa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asrartu bi qiraati faqra'u. Yang mana dalil yang kata boleh baca. Ada mazhab yang dia kata tak payah baca langsung. Tak payah baca langsung walaupun dalam keadaan imam membaca Fatihah secara perlahan. Tapi kebanyakan ulama mengatakan bahawa kena baca Fatihah bila imam baca secara perlahan. Maksudnya dekat situ pun khilaf di antara ulama juga. Jadi pendapat yang mengatakan bahawa kena baca Fatihah secara sir apabila imam membaca Fatihah secara sir dalam solat sirriyah, maka mereka menggunakan dalil dari yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, wa Tirmizi, wa Turmudi ke Tirmizi boleh baca belaka. Okey. Apa makna dia? Apa Nabi kata? Fahuwa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bergantung dan bersandarkan kepada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Idza asrartu bi qiraati, bila aku perlahankan bacaan aku, iaitu bacaan dalam solat, bacaan Fatihah itu, faqra'u, maka bacalah. Maksudnya bacalah itu baca dengan sir lah. Sebab tak ada secara, dia tak payahlah sebut dalam tu, sebab kadang-kadang tak perlulah kita tanya kenapa Nabi tak kata faqra'u bisir. Faham ayat tu dia berhenti faqra'u, maksudnya mutlak lah. Tapi kita tak boleh nak kata fahaman kepada Nabi kata bacalah tu makna dia baca secara kuat. Sebab tak ada makmum yang solat secara berjemaah baca bacaan-bacaan dalam solat secara jahar. Maka faqra'u kat sini menunjukkan bahawa bacalah kamu semua di belakangku dengan bacaan yang sir, bacaan yang senyap, bacaan yang perlahan. Okey. Maka kita selesai dalam bab bacaan Fatihah wajib ke tak, ia bergantungkan kepada kesempurnaan sahnya solat atau tidak, kan? Ada ulama kata macam ni, ada ulama kata macam tu, dan setiap mereka mempunyai dalil-dalil yang tertentu, tetapi tarjihnya kepada membaca Fatihah. Maknanya tarjih kepada segala masalah yang berkaitan dengan bacaan Fatihah ni wajib ke tak dalam solat, dia diakhiri dengan yang rajihnya adalah baca Fatihah. Walaupun ada segelintir ulama yang kata tak payah baca Fatihah, tapi baca je apa-apa saja ayat daripada Quran, itu tidak membawa makna bahawa solat itu adalah satu solat yang bentuk, dia tidak membawa itu adalah bentuk solat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahawa kena baca Fatihah. Kena baca Fatihah. Okey. Noktah yang ketiga, istihdharu ma'anil Fatihah. Istihdhar ma'anil Fatihah. Apa makna istihdhar? Siapa boleh bagi tahu makna istihdhar? Apa makna istihdhar?
Boleh buka, rasanya boleh buka kot mic semua, tak ada masalah kot. Cuba buka, semua buka. Cuba semua buka mic tu, jangan mute. Okey kan, tak adalah bising sangat. Membangkitkan ya Ustaz. Membangkitkan. Okey, lagi? Menghadirkan. Menghadirkan lagi? Brief. Ha? Mendatangkan, menghadirkan, mengadakan. Ingat, tahu makna Fatihah. Mana-manalah maknanya asal perkataan itu adalah hadara tu lah. Asal perkataan itu adalah hadara. So bila ada masuk alif sin ta di dalam fi'il, dia membawa makna talab. Dia membawa makna memohon, meminta ataupun membuat suatu benda supaya jadi. Okey, istihdar menghadirkan ataupun menjadikan atau cuba mengadakan ataupun mendatangkan makna Fatihah. Makna kat sini adalah senang sekali, bahasa kampungnya kita faham makna Fatihah. Maksudnya orang yang solat kena faham tak makna Fatihah. Itu makna dia. Perbahasan kat sini menghadirkan ataupun mengetahui makna Fatihah. Okey. Mengetahui, okey, bila seseorang itu mengetahui satu perkara. Perkara yang kedua adalah mengetahui dan mengingati dan menghadirkan makna Fatihah di dalam solat. Ini benda yang kita nak bincangkan. Mengetahui makna Fatihah satu hal. Ada orang mengetahui tidak tapi tak menghadirkan makna Fatihah di dalam solat. Ada orang mengetahui makna Fatihah dan dalam waktu yang sama menghadirkan makna Fatihah dan mendatangkan makna Fatihah, memahami makna Fatihah semasa di dalam solat. Itu dua perkara yang berbeza. Jadi perbahasan dekat sini nak ceritakan tentang menghadirkan makna Fatihah di dalam solat. So dia kata apa? Alal musalli ay yastahdira fi salatihi kull ma'anil Fatihati min kaunillahi a'zamu min kulli 'azimin wa akbaru min kulli syai'in wa anna kulla thana'in jamilun huwa lillahi ta'ala istihqaqan wa fi'lan. Okey, dia kata ke atas orang yang solat itu untuk menghadirkan, untuk mendatangkan, untuk memahami dalam solatnya itu setiap makna Fatihah. Setiap makna Fatihah. Min kaunillahi a'zamu min kulli 'azimin. Apa maksud min kaunillah? Maksudnya apa? Menghadirkan makna Fatihah yang menunjukkan bahawa keadaan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah yang maha besar, yang paling besar daripada semua yang besar. Kan ada benda besar kat atas muka bumi ni, ada benda besar kita nampak ke kita tak nampak ke. Ada orang kata itu besar tapi kita tak pernah jumpa, tapi orang kata besar lah. Tak kisahlah apa-apa saja pun, nak ceritanya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Jalla Jalaluhu a'zamu min kulli 'azimin, adalah lebih agung, lebih besar, lebih hebat daripada segala benda-benda yang kita rasa hebat dan kita tahu atau kita tak tahu. Okay? Itu sifat Allah Subhanahu Wa Taala, menghadirkan makna bila kita solat. Itu sebab bila dalam solat kita tak rasa Tuhan besar, kita tak mendatangkan kefahaman dalam konteks yang sebenar bahawa Allah itu besar, Allah itu maha agung, Allah itu maha hebat, kita semayang tak jadi macam yang sepatutnya kita solat. Solat tak datang khusyuk, solat tak datang tawaduk, solat tak datang khufyah, solat tak ada khusyuknya, solat cepat-cepat, solat tak ada hormat, tak ada adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab tak datang rasa takut dan gerun, rasa kerdil kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa akbaru min kulli syai', dan maha besar dan paling besar daripada setiap benda. Wa anna kulla thana'in jamilin, dan bahawa sesungguhnya setiap pujian itu cantik,
kecantikan, orang kata apa, satu benda yang menghiasi sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala sifat kesempurnaan. Walillahi ta'ala, adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Istihqaqan. Istihqaqan ni maksudnya secara deserve, secara berhak dan secara layak. Faham tak? Kenapa kena ada istihqaqan? Kita biasa tak kita puji? Saya bagi contoh lah. Kita biasa tak kita kata atas muka bumi ni ada orang cantik? Cantik sungguh ke? Tak. Kan? Bila kita cakap tentang seorang lelaki lah handsome, kita cakap tentang seorang perempuan lah yang cantik. Okay? Kita bercakap dari segi kereta tu smart lah. Kan? Ada orang datang dan kita smart ke dia kata? Kita nak defend bahawa kereta tu memang smart. Kita kata macam ni, kita macam ni. Dia kata tak, kereta tu lagi smart. Jadi, sebenarnya smart ke tak smart? Tak. Kan? Kita kata, oh dia ni handsome lah, dia ni cantik lah, dia ni rugged lah, dia ni cute lah, mute lah, cun ke sweet ke apa-apa sajalah. Ada orang mari dia kata, tak, aku jumpa kat sana, lagi lawa. Contohnya lah. Maka, kecantikan dan kecutan tu adalah tepat dan layak ataupun dia masih lagi terbuka kepada perbahasan dan dia adalah subjektif. Dia adalah subjektif. Dia masih lagi tergantung kepada pemahaman dan persepsi masing-masing. Maka seseorang yang kita rasa layak untuk dikatakan cantik ataupun smart ataupun handsome, dia mungkin tidak layak dia mungkin pada orang lain tidak layak. Betul tak? Itu sebab dapat anugerah apa-apa pun orang tak puas hati. Tengok juara lagu, tak boleh, macam manalah dia boleh menang kan? La ilaha illallah. Macam mana cakap? Atas muka bumi itulah makhluk Allah. Dari segi istihqaq itu, dari segi 100% deserve, okay, tak kena, tak jadi, tak boleh. Sebab itu adalah makhluk Allah SWT. Sebab makhluk Allah SWT lemah. Makhluk Allah SWT limited. Orang kata apa, dia terhad. Nah, kita kata dia lawa dekat mana? Dia lawa dekat putih dia. Hidung tak mancung. Hidung mancung confirm lawa ke? Tak juga kalau hitam. Contohnya lah. So, benda-benda yang macam ni, benda yang tidak solid, benda yang tidak orang kata apa? Tidak kekal dan tidak standard. Dia berdasarkan kepada pemahaman dan persepsi orang. Itu sebab bila kita tengok orang dah kahwin contohnya kan, kita tengok kata macam padan tak padan je. Kita pula cerita padan tak padan. Kan ada orang kata macam pinang dibelah dua kan. Lepas tu dia mari kat kita, dia kata macam kena belah dengan kapak, macam kena belah dengan chainsaw. Kenapa? Sebab dia tak setuju bahawa benda tu cantik. Dia tak setuju bahawa benda tu sesuai. Dia tak setuju sebab makhluk secara dasarnya dia tidak orang kata apa, layak untuk dikatakan itu dan ini cantik, baik dan sebagainya kecuali berdasarkan persepsi manusia tu sendiri. Tapi ingat, bila Allah kata orang ni bagus, maka baguslah orang tu. Bila malaikat kata bagus, baguslah orang itu. Sekadar puji-puji manusia simpan letak tepi lah. Simpan letak dekat tepi lah, tak payah ingat lah. Mari kita cari dekat hadis, mari kita cari dekat ayat Quran bagaimana Allah sayang hamba-hamba dia. Hamba-hamba yang Allah sayang macam mana? Hamba-hamba yang Nabi kata Allah suka macam mana? Cari yang tu. Tak perlu sangat kita duk fikir tu, kita manusia ni satu kajian dibuat, dia kata manusia ni dengan Facebook ni dia menjadikan manusia bersifat depending. Dia nak orang puji dia nak orang like dia kan. Dia nak orang komen kan. Upload gambar sekeping, sehari tak ada orang komen, tiba-tiba dia sendiri komen, wow kan contohnya. So manusia sifat dia macam tu lah. Dia perlukan kepada pujian orang, sedangkan pujian orang itu adalah pujian orang yang mungkin ikhlas, mungkin tak ikhlas. Okey, maka istihqaq dekat sini makna dia istihqaq Allah Ta'ala itu cantik, Allah Ta'ala itu maha besar, paling hebat, paling agung, itu adalah secara total, secara realitinya macam tu, secara layaknya dikatakan begitu. Istihqaqan wa fi'lan. Wa fi'lan maknanya fi'lan. Fi'lan maksudnya memang sungguh pun.
Kita kata layak. Kenapa layak? Maksudnya bila kita kata dia layak, kita kena justify dia. Kalau justifikasi itu cukup, memang dia layak dan memang secara realnya Allah macam tu. Itu sebab bila kita nak bagi markah dekat orang kan, kami pensyarah pun bila nak bagi markah kat pelajar-pelajar, okey, kenapa budak dapat A? Sebab dia hantar assignment macam ni, dia punya macam ni, dia punya jawapan dia macam ni, dia punya final macam ni, kita justify satu. Maka bila kita lepas justify, kita kata memang budak ni secara layaknya dapat dan secara justifikasinya pun lepas. Okay? Itu makna istihqaqan wa fi'lan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan, satu-satunya kuasa yang maha besar, yang paling besar, yang paling hebat, yang kita kena hadirkan kefahaman dalam konteks yang sebenar bila kita mula solat. Sebenarnya sebelum solat lagi dah. Itu para sahabat diceritakan bila dia ambil air semayang tu, nampak kegerunan dekat muka para sahabat. Tuhan. Dia faham bila dia solat itu menghadap Tuhan. Bukan maksud lain, masa lain dia tak menghadap Tuhan, tapi lebihnya waktu solat itu berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berdialog dengan Allah Taala, minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Min haitsu innahu Rabb. Kenapa? Sebab Allah itu dari satu sudut yang kita kena faham bahawa dia adalah Rabb. Dia adalah Tuhan yang mentadbir, Tuhan yang mengurus, Tuhan yang handle segala alam ini. Khaliqul alamin. Dialah yang menjadikan alam keseluruhannya. Wa mudabbiru jamiri umurihim. Dia yang pentadbir seluruh perkara-perkara yang berada di dalam dunia ni. Dalam dunia ni. Tak kiralah sama ada kita nampak ataupun kita tidak nampak. Wa anna rahmatallahi maqrunatun bi'azamatihi wa mulkihi wa sultanihi wa tasarrufihi duna ghairihi yawmal hisab. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu maqrunatun. Makrunah maksudnya makrunah. Makronah ni kalau bahasa Arab ada juga makna bawa makroni. Makronah. Ada juga, tapi makronah dekat sini nak membawa makna makrun, maksudnya qarinah. Kalau kita kata qarinah, qarin. Qarin ni sahabat lah. Kawan kan, kawan kita. Tapi kalau orang sebut qarin ni, kita tahulah ulama-ulama kata qarin yang jadi dengan kita ni adalah syaitan. Maka ia adalah satu ujian untuk hamba-hamba Allah SWT. Kita dilahirkan dengan ujian dah. So jangan pening kepala kenapa aku diuji. Allah lahirkan kita, Allah keluarkan kita dari perut rahim ibu kita ni, dari rahim mak kita ni dengan ujian dah. Ujian-ujian yang sentiasa ada. Kita jangan dua harap final exam saja. Kita kena ingat bahawa Allah uji kita daripada mula kita lahir sampai kita mati. Ada je ujian tu dekat kita, bisikan-bisikan. So, makrun dekat sini makna dia rahmat Allah SWT itu berjalan seiring ataupun dia adalah disebabkan rahmat Allah Taala itu dia berada sekali dengan azamah, kebesaran dan keagungan Allah SWT dan kekuasaan Allah SWT dan kerajaan Allah SWT, sultan wa tasarrufihi, dan kerja buat Allah SWT itu duna ghairihi yaumal hisab, tidak bergantung kepada orang lain, tidak bergantung kepada kuasa lain, yaumal hisab, pada hari kiamat. Okey? Maksudnya sehingga hari kiamat dari mula sampai habis lah. Yang kita faham semuanya adalah bergantung kepada kekuasaan Allah SWT. Kekuasaan Allah SWT bukan hanya pada hari kiamat. Sekarang, sebelum kita ada, sebelum Nabi Adam dijadikan, masa malaikat duk sembah Allah dulu tu, termasuklah iblis sebelum dia kufur kepada perintah Allah Taala, segala-galanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu, sebab Allah itu sifatnya qidam, sifatnya sedia, ada. Kita tak tahu macam mana. Wallahu a'lam. Itulah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Fahuwal mustahaqqu lil ibadati wahdahu, dan dia adalah yang paling layak, hanya satu-satunya Tuhan yang layak disembah.
Wa minhu wahdahu tutlabul ma'unah. Dan daripadanya sahajalah yang kita boleh, yang dituntut segala ma'unah, yang dituntut daripadanya segala ma'unah, segala permohonan, segala bantuan, alal ibadati wa ala jami'i syu'un, di atas segala kerja ibadat. Kita nak buat ibadat pun kena minta daripada Allah SWT. Jangan kita rasa kita besar diri bila kita boleh semayang tu kita rasa kita je semayang. Kita rasa kita je boleh sedekah. Kita rasa dengan kekuasaan kita, dengan keinginan kita, kita boleh sedekah. Tak. Nabi ajar para sahabat jangan lupa setiap kali lepas semayang dia kata apa? Baca doa Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta dari Allah, ya Allah ya Tuhanku, tolonglah aku. Allahumma a'inni ala dhikrik. Tolonglah aku untuk aku mengingatimu ya Allah. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika, dan bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatik, dan buat kerja ibadat dengan sebaik-baiknya kepada kamu ya Allah. Kena minta. Jangan kita rasa kita solat itu dengan sebab kita je boleh solat. Dengan kekuasaan kita sendiri tak boleh. Itu sebab dia kata tutlabul ma'unati 'ala al-ibadati wa 'ala jami'i syu'un. Minta untuk bantuan, minta bantuan daripada Allah SWT dalam bab ibadat dulu. Yang tu yang penting. Wa 'ala jami'i syu'un, dan dalam perkara-perkara lain juga, dalam semua hal ehwal kehidupan kita. Wa huwa subhanahu dal bi taufiqihi wa ma'unatihi ila tariqil khair. Dan dialah Subhanahu yang maha suci. Dan dialah yang maha suci, ad-dal. Apa maksud dal? Ad-dal, apa maksud ad-dal? Menunjukkan. Dialah ad-dal dekat sini dia jadi fa'il. Ad-dal, dalilun. Ad-dal bi taufiqihi, dengan taufik dan ma'unahnya, dengan bantuannya itu ila tariqil khairi wal haqq, ke jalan yang baik dan benar, fil ilmi wal amal, dalam bab ilmu dan amalan, walil mu'mini fi munajatihi qudwatun hasanatun, dan bagi seorang mukmin itu pada munajat dan bermunajat kepada Allah SWT itu, dalam solatnya itu qudwatun hasanah, orang kata apa, menjadi contoh yang baik. Wahum ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim bil imani wal 'amali salih. Dan mereka lah orang-orang yang Allah bagi nikmat ke atas mereka dengan iman dan beramal salih. Minan nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was salihin. Kama anna amamahu 'ibratun wa 'idhatun. Seperti mana juga di hadapannya itu adalah ibrah. Ibrah ini pengajaran, i'tibar, idah, benda yang kita boleh ambil i'tibar dan pengajaran. Wa humul ladzina ghadiballahu alaihim. Selepas bercara tentang sifat-sifat orang yang beriman, memohon keampunan dan bantuan daripada Allah SWT, Allah ingatkan di akhir surah Fatihah untuk kita ambil pengajaran bahawa kita janganlah sekali-kali jadi orang-orang yang Allah marah dan Allah murka, dan orang-orang yang sesat. Kita minta daripada Allah SWT untuk kita terhindar daripada menjadi orang-orang yang macam tu. Na'udzubillah. Dia kata wahumul ladzi ghadiballahu alaihim bi'itharihimul batil 'ala al-haqq, bi'itharihimul batil 'ala al-haqq. Dan mereka lah orang-orang yang Allah marah ke atas mereka. Allah marah mereka ni. Dengan sebab apa? Dengan sebab apa Allah marah mereka? Dia kata bi'itharihimul batili 'ala al-haqqi. Apa maksud ithar? Siapa tahu? Melebihkan. Ya, melebihkan. Bagus. Melebihkan. Athara yu'thiru. Athara yu'thiru. Ni Allah cerita tentang sifat orang-orang Ansar terhadap orang-orang Muhajirin. Allah puji mereka ni. Allah kata apa?
wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Orang-orang Ansar ini mendahulukan orang-orang Muhajirin ini daripada kesian. Tapi sifat orang-orang yang Tuhan marah dan Tuhan murka ini, apa dia sifat mereka? Mereka mengutamakan, mereka melebihkan, mereka mendahulukan apa? Mendahulukan yang batil alal haqqi. Mendahulukan benda-benda yang tidak baik ke atas perkara-perkara yang baik. Buat benda-benda yang tidak baik dulu. Ikut hawa nafsu mereka. Dengan perasaan dengki dan hasad mereka. Wa tarjihihimus syar'a 'alal khair, dan mentarjihkan, meletakkan bahawa kejahatan itu lebih baik pada mata mereka daripada kebenaran, daripada kebaikan. Ada kejahatan dan kebaikan, mereka meletakkan kejahatan itu dilihat dan difahami bahawa itu adalah lebih baik pada diri mereka ke atas benda-benda yang baik, apa yang Allah suruh buat. Allah dah bagi tahu dah benda ni jahat, benda ni baik. Dia berkata benda ni yang baik, yang jahat ini pada mereka jadi baik. Mereka meletakkan benda tu di atas kebaikan yang Allah suruh mereka buat. Mereka buat kejahatan yang Allah suruh mereka tinggalkan. Wadallun an tariqil haqqi wal khairi bi jahlihim, dan mereka yang sesat daripada jalan yang benar, jalan yang betul, wal khair, dan jalan yang baik. Dengan sebab apa? Dengan sebab mereka jahil. Dengan sebab mereka jahil. Mereka orang Kristian, orang-orang Nasara, Al-Maghdub, mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka dua golongan ni kenal Allah. Maksudnya bukan kenal macam orang Islam kenal. Mereka tahu Allah. Mereka tahu ada satu-satunya Tuhan yang menjadikan manusia, menjadikan alam, mentadbir alam, tetapi mereka punya sistem kepercayaan, the system of belief mereka deviated daripada apa yang Islam, apa yang Allah suruh mereka percaya. Maka di situlah timbul orang-orang Yahudi mengatakan mereka lah kekasih-kekasih Allah, mereka lah abna'ullah wa ahibba'uh. Orang Yahudi kata nahnu abna'ullah. Orang Yahudi kata nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Orang-orang Kristian pula mengangkat Nabi Isa menjadi anak Tuhan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wadallun an tariqil haqq wal khair bi jahlihim, dengan sebab mereka jahil. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayah, yang mana mereka ini sesat kehidupan dan kerja buat mereka dalam kehidupan mereka di atas muka bumi. Wa hum yuhsinuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka merasa, mereka menyangka, mereka beranggapan bahawa mereka telah buat benda-benda yang paling bagus dah. Yuhsinuna sun'a. Mereka rasa macam tu dengan sebab hawa nafsu mereka. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih, itu kerja mereka. Pada mereka mengubah kitab Taurat dan kitab Injil, sehingga yang datang kat mereka sekarang ini bukanlah kitab-kitab yang asal, bukanlah kitab-kitab, bukanlah Taurat dan Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Hanya Quranlah sehingga akhir zaman yang Allah hanya janjikan untuk pelihara. Allah tak janji nak pelihara kitab Taurat, Allah tak janji nak pelihara kitab Injil, Allah tak janji nak pelihara kitab Zabur, Allah juga tak janji nak pelihara suhuf Ibrahim. Allah juga tidak berjanji untuk melihara berbagai-bagai lagi suhuf yang telah diturunkan, dibekalkan kepada para anbiya dan para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala janji dan menegaskan di dalam Quran, dan yang dia akan menjaga menurunkan Al-Quran, dan dialah yang menjaganya. Allah Ta'ala kata inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Fabimasirihim ila jahannami wa sa'at masira. Famasiruhum, dan jalan pulang mereka dan tempat tinggal mereka, tempat balik mereka, kampung halaman mereka adalah jahannam wal a'yadu billah. Wa sa'at masira,
dan itulah seteruk-teruk tempat, seburuk-buruk tempat, sekeji-keji tempat yang Allah tempatkan mereka, orang-orang yang sesat dan orang-orang yang Allah murka ni. Okey. Lagi Syekh ni kata apa? Wa qala al-muallif wa amma alladhina ja'u ala fatratin min ar-rusuli ka ahli al-fatrati fi 'asri al-jahiliyyati fala yukallafuna bi ra'yi al-jumhur bi syari'atin wa la yu'adzabuna fil akhirati liqaulihi ta'ala apa? Kun wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Ini satu benda yang kita kena faham juga. Ini satu benda yang kita faham juga, bahawa di antara nabi-nabi dan para rasul dia ada fatrah. Dia ada masa yang tak ada rasul. Dia ada masa tidak ada utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada zaman jahiliah contohnya. Okey. Kejap Kejap. Allah Akbar. Okey, saya sambung sekejap Okey, wa ammal ladzi ja'u ala fatratin min ar-rusul, dan mereka orang ahli fatrah. Bukan fitrah bacaan dia ke ahli fatrah. Fatrah ni jangka masa. Fatrah ni period of time. Okey. Termasuklah orang-orang pada zaman jahiliah. Itu sebab ada yang kata Aminah, mak ayah Nabi dan sebagainya, dan berapa orang kata apa? Jenis manusia, kelompok manusia yang hidup di dalam tempoh fatrah. Dia panggil macam transmission period. Tapi tak ada rasul yang bawa syariat. Dan mereka tak sampai kepada mereka ajaran-ajaran ataupun dakwah kepada Allah SWT. Wa amma alladhi ja'u ala fatratin min ar-rusul ka ahli fatrati fi 'asri al-jahiliyah fala yukallafuna fi ra'yi al-jumhur bi syari'atin. Mereka ini tidak ditaklifkan dengan syariat apa pun, syariat Nabi apa pun, mengikut ra'yi al-jumhur, mengikut pendapat kebanyakan para ulama. Wala yu'adzabuna fil akhirati, dan mereka tidak diazabkan dekat akhirat nanti. Mereka tidak diazabkan ke akhirat nanti. Dengan sebab apa? Dengan sebab mereka tidak sampai kepada mereka seruan, tidak sampai kepada mereka dakwah. Ini apa yang Allah sebut dalam Quran. Dia kata wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan kami tidak akan mengazabkan tidak akan mengazabkan orang-orang yang tertentu sehingga hatta nab'atha rasula, sehingga kami utuskan rasul. Wa qala jama'atun minal ulama innahum yukallafuna wa yu'adzabun. Tapi ada juga ulama-ulama yang mengatakan mereka ni tetap juga ditaklifkan dengan syariat. Mereka tetap juga akan diazabkan. Sebab apa? Dalil mereka adalah li'anna al-aql wahdahu kafin fit taklif. Sebab mereka kata akal saja, bila manusia itu ada akal, maka orang itu adalah ditaklifkan. Famata utiyahu al-insan, apabila diberikan kepada insan itu akal, maka wajib alaihi an-nazar fi malakutis samawati wal ard. Mereka wajib untuk apa? Untuk melihat kejadian-kejadian, dalil-dalil dan bukti-bukti yang ada di atas langit dan di atas bumi. Wattadabbur wattafakkur fi khaliqil kaun, dan mereka kena tadabbur, mereka kena tafakkur tentang yang menjadikan alam. Wa ma yajibu lahu min ibadatin wa ijlal, dan tidaklah menjadi wajib kepada mereka itu untuk beribadah. Wa ma yajibu lahu min ibadatin wa ijlal biqadri ma yahdihi aqli. Maka mereka boleh buatlah, mereka kena beriman, mencari pencipta, tapi mereka dari segi ibadat kalau tak ada sampai kepada mereka untuk cara beribadat, maka mereka buatlah apa yang mereka rasa boleh buat
sekadar akal mereka yang ada. Okey, biqadri ma yahdihi aqluhu wa yasilu ilaihi ijtihadu wa bidzalika yanju min al-'adzab. Dan dengan cara ini mereka akan lepas dari seksa api neraka, seksa daripada azab. Itu pendapat ulama yang lain. Boleh faham tak? Tadi pendapat yang pertama dia kata tak kena azab sebab tak ada rasul. Yang tu faham sebab dalilnya dari Al-Quran. Yang ni yang jama'atu minal ulama. Ada yang faham ke? Ada yang tak faham tak? Kalau faham tak ada masalah. Boleh faham tak? Hello. Assalamualaikum. Salam. Dengar tak? Faham tak? Faham insyaAllah. Faham Okey. Kalau faham saya tak nak ulang sebab Faham, yang Ustaz. Faham. Faham Sebab yang kedua tu dia menggunakan akal. Dia menggunakan akal. Sebab dia kata akal dah cukup dah untuk taklif, untuk menjadi orang yang mukallaf. Bila manusia diberikan akal, maknanya dia kena cari pencipta dia siapa. Tengok dekat atas muka bumi ni kenapa diciptakan dan sebagainya. Dia kena tadabbur, kena tafakur. Dalam bab ibadat pula, dalam bab nak membesarkan Allah yang mencipta alam ini, ikutlah biqadri ma yahdi aqluhu. Maksudnya ikutlah setara sejauh mana dia boleh, orang kata tahap pemikiran dan akal yang dia ada untuk dia sampai kepada ijtihad untuk dia beribadat. Wa bidzalika yanju minal azab. Kalau dia dah buat benda ni semua, barulah dia tu bebas daripada azab. Okey? Itu habis noktah yang ketiga. Noktah yang keempat, qira'atu ghairil arabi. Ini baca apa? Baca Fatihah dengan menggunakan bahasa selain daripada bahasa Arab. Ajma'al fuqaha'u ala annahu la tujza' qira'atul Quran bi ghairil arabiyyah. Ini baca Quran, tentang bacaan Quran. Maka ulama dia kata ajma' ulama, ada ijma' ulama dia kata apa? La tujza', tidak diberikan pahala membaca Al-Quran dengan bacaan ghairul arabiyyah. Tak dapat pahala baca Quran dengan selain daripada bahasa Arab. Tapi kalau orang tu baca terjemahan je, dia dapat pahala tak? Dia tak baca Fatihah ataupun dia tak baca Quran dengan bahasa Arab, tapi dia baca terjemahan. Dapat pahala? Tidak. Dia untuk faham. Macam mana? Pahala untuk faham bahasa. Okey. So yang tu jangan terlalu, orang kata apa, rigid sangat. Maksudnya kalau ada orang baca terjemahan Fatihah untuk dia faham makna Fatihah, tak ada masalah. Yang ulama kata dekat sini adalah tak dapat pahala baca Quran. Faham Sebab baca Quran ni tak faham ke al-muta'abbad bitilawatihi. Faham Maksudnya orang yang nak dapat pahala baca Quran kena baca dalam bahasa Arab. Barulah dia dapat pahala baca Quran. Tapi kalau dia baca terjemahan Al-Quran untuk dia faham makna Al-Quran, dapatlah pahala dia belajar, dapatlah pahala dia memahami Al-Quran, dapatlah pahala dia mengisi masa lapang. Segala bendanya bergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Okey. Walal ibdal bilafziha lafzan arabiyyan. Tidak boleh dan tidak juga boleh menukarkan dengan lafaznya lafzan arabiyan, ataupun dia saja dia nak tukar dengan lafaz lain tapi Arab juga, bahasa Arab juga. Contohnya dia kata Allah suruh baca alhamdulillahirabbil alamin, dia pun kata wathana'ul apa, alhamdulillah wathana'u lillahirabbil alamin. Boleh tak? Tak boleh Sana pun puji juga. Alhamdu puji juga.
dia tukar lafaz Arab dengan Arab juga. Maksudnya dia tukar lafaz dalam Quran itu dengan bahasa Arab juga. Tak boleh juga. Walal ibdal, na'udzubillah, itu berdosa mengubahkan kalimah dalam Al-Quran, mengubah kalamullah. Walal ibdal bilafziha lafzan Arabiyyan, dan tidak juga boleh menukarkan dengan lafaznya dengan lafaz Arab lain. Okey. Sawa'un ahsana qira'atiha bil Arabiyyah aw lam yuhsin. Sama ada, jadi dia kena baca juga dalam bahasa Arab. Sawa'un ahsana qira'ataha bil Arabiyyah aw lam yuhsin. Sama ada seseorang itu boleh baca bahasa Arab dengan baik ataupun tidak, tidak boleh nak baca dengan baik. Ada orang dia kata, Ustaz, saya baru nak belajar baca Quran, saya tak boleh nak sebut kalimah-kalimah Arab ni. Boleh tak saya baca dengan bahasa Melayu? Saya kata baca bahasa Melayu bukan baca Quran. Maknanya baca bahasa Melayu untuk fahami Al-Quran. Tapi kalau nak baca Quran, kena baca dengan bahasa Arab. Sama ada dia telor atau telor, pelat, gagap ke pelat ke. Siapa pernah pergi ke India, siapa pernah pergi ke China? Cuba dengar orang Cina baca Quran. Pernah dengar? Cuba tengok Bangla lah ataupun tabligh kan. Masya Allah kan. Dia tak tebal pun. Cuba tengok orang azan dekat Cina. Allahu Akbar. Kan? Kita kata ni dia ni pandai ke tak pandai? Tak, dia lidah dia memang macam tu. Lama dah. Lama dah. Kecuali orang-orang yang keluar belajar dekat luar, dia dapat balik orang kata apa, makhraj dia, pronunciation yang betul dia dalam bahasa Arab, maka pokok pangkalnya kena juga baca Quran dalam bahasa Arab, sama ada dia boleh baca dengan baik ataupun dia tak boleh baca dengan baik. Sejauh mana dia boleh baca Quran dengan bahasa Arab, dia kena baca dengan bahasa Arab. Dia tak boleh baca dengan bahasa lain. Itu nak tekankan kat sini yang tu. Okey. Liqaulihi ta'ala Qur'anan Arabiyyan. Sebab apa? Sebab Allah kata Quran Arabi. Qur'anan Arabiyyan. Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Allah tekankan kat situ. Wa qaluhu subhanahu wa ta'ala bilisanin arabiyyin mubin. Dengan lidah Arab yang nyata dan jelas. Wa li'anna al-Quran mu'jizatun bilafzihi wa ma'nah. Sebab apa? Sebab Quran itu mukjizat dengan lafaznya dan maknanya. Itu sebab pada mula-mula Quran diturunkan, para ulama, orang kata ulama bahasa pada ketika itu, ulama Quran dalam bab ulum Quran pun dia bercakap tentang apa? Pernah belajar tak ulumul Quran? Pernah belajar tak tentang al-i'jaz? Pembahagian i'jaz ada berapa? Ada budak Quran Sunnah ni? Tak ada kan? Senyaplah korang ni ngantuk ni. I'jaz ada berapa? Set 2. Dua. Dua apa dia? Secara bahasa Inggeris. Cakap ke? Orang bukan nampak. Secara jelas Macam belah. Itu mukjizat, itu jenis-jenis mukjizat. Yang saya tanya ni Quran ni sendiri, kita bercakap tentang Quran ni sendiri, dia ada i'jaz dia. Dia ada pembahagian i'jaz dia. Orang belajar Quran Sunnah dia akan tahu benda ni. Pernah dengar ada i'jaz balaghi? Pernah. Pernah dengar ada i'jaz tashri'i? Pernah. Pernah dengar ada i'jaz ilmi? Pernah. Ulama-ulama awal-awalnya turun Quran ni cakap tentang i'jaz balaghi dulu. Itu sebab ada ulama dia tak terima dengan pembahagian ketiga i'jaz ilmi. Dia kata yang ada Quran ni adalah i'jaz balaghi dengan i'jaz tashri'i. Tak kira lah tu, tapi itu bahasan di kalangan ulama. Tapi nak ceritanya, Al-Quran ni sendiri dia kata mu'jizatun bilafzihi. Lafaz dia sendiri telah mukjizat dah.
Lafaz dia sendiri dah mukjizat dah. Para udaba, para adib pada zaman jahiliah, pada zaman Islam datang cuba buat Quran lain tak jadi. Tu sebab Allah sendiri cabar orang lain buat mari satu surah, buat mari satu ayat macam Quran juga, tapi tak ada siapa boleh buat mari. Sedangkan orang Arab hebat-hebat pula ke? Buat apa yang duk kawan dengan Zuhair Abi Sulma lah kan? Yusuf Al-Hajjaj, Yusuf Al-Saqafi apa semua kan? Para penyair yang hebat-hebat, Mu'allaqatus Sab' contohnya kan, yang duk gantung dekat pintu-pintu Kaabah, jalan masuk ke kota Mekah, Madinah sebagainya. Tak boleh juga buat macam Quran. Sebab apa? Sebab Quran tu sendiri dengan lafaz dia mu'jiz. Dan sifat Al-Quran yang mukjizat ini melemahkan orang lain yang pakar dalam bab tu, contohnya dalam erti kata tidak mampu langsung cuba untuk buat mari. Kalau kita cabar orang kan, orang cabar kita balik, kita lari. Tapi Allah mencabar manusia dengan mukjizat Al-Quran ini, tak ada siapa yang boleh buat mari. Itu hebatnya Allah Ta'ala, itu hebatnya Al-Quran dengan kehebatan Allah SWT. Dan maknanya juga mukjizat. فَإِذَا غُيِّرَ خَرَجَ عَنْ نَظَمِهِ عَنْ نُظُمِهِ. Bila dikeluarkan perkataan ataupun diubah, dia akan keluar daripada nuzum, dia akan keluar daripada aturan dan susunan yang mukjiz itu. فَلَمْ يَكُنْ قُرْآنًا وَلَا مِثْلَهُ. Dan dia tidak akan jadilah Quran dan tidak jadi sama macam Quran. Wa innama yakunu tafsiran lahu, dan dia hanya akan jadi tafsir. Wa tafsir ghairul mufassar, dan tafsir tidak boleh ditafsirkan. Yang ni saya tak faham. Tapi nak ceritanya Al-Quran itu kalau diubah, dia akan lari dan dia akan keluar daripada sifat dan kualiti yang Allah letakkan sebagai standard mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaysa huwa mithlu mathalul Quran al-mu'jiz al-mutahadda bil ityan bi suratin mithlihi. Dan dia tidaklah jadi lagi macam Quran yang mukjiz, yang merupakan mukjizat yang mutahadda, yang dicabar, yang digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencabar. Allah juga mencabar orang lain untuk mendatangkan satu surah seperti mana yang ada dalam Al-Quran. وأجاز القرطبي المالكي للعاجز عن العربية أن يذكر في موضع القراءة ما أمكنه من تكبير أو تهليل أو تحميد أو تسبيح أو تمجيد أو لا حول ولا قوة إلا بالله. وأجاز الكاساني لعاجز عن القراءة بالعربية أن يقرأ الفاتحة بغير العربية. Nampak? Apa dia konklusi dia? Dia kata apa? Al-Qurtubi Al-Maliki. Imam Al-Qurtubi yang Qurtubi ni dia satu tempat dekat Spanyol. Ya, Cordoba tu Qurtuba. Bahasa Arabnya Qurtuba. Kita dalam orang Spanyol diubah jadi Cordoba. Al-Maliki yang bermazhab Maliki, dia kata apa? Dia kata mengharuskan, Imam Qurtubi Al-Maliki mengharuskan bagi orang yang lemah, orang yang tak mampu nak baca dengan bahasa Arab, ayyadhkura fi mawdhi'il qira'ah, untuk menyebut di dalam pada tempat-tempat bacaan. Maksudnya dalam bab semayang ni, dalam bab semayang contohnya bila orang tu nak baca Fatihah tak boleh nak baca dalam bahasa Arab, orang tu nak baca surah tak boleh nak baca dalam bahasa Arab, dia kata apa? Dia kata ayyadhkura fi mawdhi'il qira'ah, ma amkanahu min takbir. Dia kata tukar, tak payah baca orang kata apa Fatihah, tak payah baca Quran, tapi tukar baca takbir, sama ada Allahu Akbar ataupun la ilaha illallah ataupun alhamdulillah ataupun subhanallah ataupun orang kata apa tamjid. Tamjid ni memuji Allah Taala, membesarkan Allah Taala. Saya tak ingat tamjid ni apa dia, saya minta maaf. Au la haula wala quwata illa billah, ataupun sebut la haula wala quwata illa billah. Dan Imam Al-Kasani juga dia kata apa? Imam Kasani pula dia kata tak apa, yang tak boleh nak baca Quran, tak boleh nak baca Fatihah dengan bahasa Arab, dia kata boleh ayyaqra al-Fatihata bighairil Arabiyyah, boleh baca Fatihah dalam bahasa selain daripada bahasa
Bahasa Arab. Itu riwayat-riwayat tentang boleh ke tak boleh lah baca Fatihah dalam baca Quran, dan secara khususnya baca Fatihah dalam solat dengan bahasa selain daripada bahasa Arab. Dan nombor 5 ni dia kata takminul musalli. Yang ni sebenarnya kita dah ulang dari tu, dah sebut dah sikit. Dia kata ini ulang balik sebelum habis. Dia bagi tahu, dia kata takminul musalli, orang imam makmum nak takmin ke tak secara munfarid, secara apa, yu'ammanul munfarid ittifaqan. Orang yang semayang seorang-seorang dia kenalah amin. Wa amal imam fa yu'amman sirriyan 'inda Abi Hanifah wa fi raji'. Yang ni kita dah baca dah sebelumnya, yang dulu sebelum tu. So saya rasa saya tak teruskan ikut yang ni. Wa sahih ta'minul imam jahran. Yang sebenarnya dia kata takminul imam jahran fa inna Ibnu Syihab Az-Zuhri qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amin. Imam dia jaharkan dan takmin. Itu sebab makmum kena ikut. Bila imam, dia tak boleh dulu pada imam. Imam kata waladhdallin. Ada pula makmum ni laju sangat amin. Imam belum kata amin lagi. So maksudnya imam kena kata amin dulu, baru makmum ikut. Fil Bukhari hatta inna lil masjidi lalajjah. Fi qaulin nas amin wal makmum. Lalajjah ni maksudnya macam bising sikit lah. Lalajjah dia kata yakni aswatul musalli. Dalam masjid ni kena bising dengan suara-suara makmum kan. So dia kata min qaulin nas amin maksudnya dia kata kat sini, dia kata okey, wa fil Bukhari hatta inna lil masjidi lalajjatun. Maksudnya bila imam kata wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amin. Bila Nabi Muhammad SAW dia jadi imam, bila dia mula kata amin, Bukhari tambah dalam riwayat dia kata hatta inna lil masjidi lalajjah. Maksudnya sampailah satu masjid tu bunyi penuh dengan suara makmum, suara manusia menyebut amin. Min qaulin nas amin. Wa ammal ma'mum fa yu'amminu sirran 'inda al-Hanafiyah. Tapi bagi Imam Abu Hanifah dengan dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Abu Hanifah dengan dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki, dia kata makmum kena sebut amin secara perlahan. Wa jahran fi ma yajharu fihi bil qiraah. Dan yang kuat bila solat itu bacaannya kuat. Wa yukhfihi fi ma yukhfihi fil qiraati 'inda Syafi'iyyah wal Hanabilah. Dan dalam mazhab Syafi'i dengan Hanafi dan Hanbali, sebutlah secara perlahan dalam solat yang bacanya perlahan. Jadi kita ulangan je lah sebenarnya. Jadi kita dengan rasminya hari ni insya-Allah habis dah tafsir orang kata apa, tafsir surah Al-Fatihah dalam tafsir Al-Munir. Dan insya-Allah kita akan cuba sambung insya-Allah pengajian kita, kalau ada lagi lepas ni, kita akan sambung dalam surah, kita akan sambung surah An-Nas. Kita akan sambung surah An-Nas insya-Allah kalau ada masa lagi lah. Bukan hari ni. Kita ada sekali ke berapa kali lagi ni untuk sem ni, tak tahu. Ada sekali lagi kita sambung nanti insya-Allah surah An-Nas. Yang macam saya tunjuk kan, surah An-Nas makkiyatun wa hiya sittatu ayat. Situ ayat ni nanti kita sambung insya-Allah. Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada soalan Kalau tak ada soalan, kita berhenti kat sini saja. So masing-masing boleh sambung baca Quran ke, baca buku ke kan. Semayang witir sebelum nak tidur. Siapa yang tidur awal tu dah pukul 10 dah. Saya minta maaf di atas segala kekurangan. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Azhar atas perkongsian ilmu tadi. Alhamdulillah, selesai sudah majlis ilmu kita pada malam ini. Semoga Allah memberikan ganjaran yang berlipat kali ganda kepada kita, insya-Allah.
Saya mewakili pihak penganjur ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang hadir dan terlibat dalam menjayakan majlis ilmu kita pada malam ini. Sebelum kita mengakhiri kita punya majlis, di sini ada beberapa makluman lah yang boleh diambil kira sebagai peserta semua. Di ruangan chat ada disediakan untuk kehadiran para peserta dalam program ni. Memandangkan dalam form tu dia menunjukkan tarikh 2 Oktober. So just tulis di situ untuk kehadiran korang ya. Lepas tu dalam masa sama juga kami ingin mempromot kita orang punya media sosial. Yang ni yang form tu. Media sosial kita orang Jaksa Akasia, Jaksa KKAA. Yang ni FB dan Instagram kita orang ada. Untuk yang rakaman pada malam ni kita orang akan upload ke YouTube kita orang. Dan korang boleh juga untuk revision korang lah pada masa akan datang. Terima kasih kepada semua.